Salam sejahtera, anda sedang menyaksikan Niaga Awani bersama saya Nina Rozman. Seperti biasa, selama ini kami akan bawakan pelbagai perkembangan terkini niaga dan ekonomi bersama ahli panel jemputan. Tetapi hari ini kami akan bersiaran selama 1 jam saja sehingga 10 pagi di mana akan berlangsungnya persidangan di Parlimen pada bermula jam 10 pagi dan banyak yang topik dan tumpuan akan kami berikan menjelang Belanjawan 2024 di mana Jumaat ini kita bakal menyaksikan Perdana Menteri dan juga Menteri Kewangan Datuk Seri Anwar Ibrahim akan membentangkan Belanjawan Madani 2024. Apakah yang mungkin akan menjadi fokus utama dalam dokumen perancangan ekonomi 1 tahun ini serta bagaimana ia akan menggerakkan inisiatif penstrukturan ekonomi negara. Bersama saya di talian ketika ini adalah Dr. Muhammad Afzal Nizam Abdul Rashid, merupakan Ketua Ekonomi dan Kewangan Sosial Bank Muamalat Malaysia Berhad. Saya nak ucap terima kasih Doktor kerana sudi meluangkan masa bersama kami untuk hari pertama minggu ini, hari Isnin, dan hari Jumaat ini adalah pembentangan Belanjawan 2024. Doktor, mungkin boleh kongsikan apakah yang mungkin akan menjadi tumpuan utama dalam belanjawan kali ini? Saya berpendapat tumpuan yang akan diberikan tak lain tak bukan isu-isu berkaitan dengan kenaikan kos sara hidup, mana kita sedia maklum beberapa barangan utama, terutamanya barangan yang berkaitan dengan makanan itu menjadi suatu kerisauan di kalangan rakyat Malaysia lah. Dan kalau pada bajet 2023 yang lalu diumumkan sumbangan tunai rahmah tu, saya rasa sumbangan tunai rahmah ni juga akan menjadi suatu fokus bagi rakyat lah. Mungkin rakyat menantikan mungkin ada pembayaran SKR yang lebih tinggi. Kalau kita lihat untuk bajet 2023, bajet yang diberikan adalah 8 bilion ringgit dan penerimanya adalah 9 juta. Dari segi penerimanya. Jadi kalau kita bercakap tentang isu subsidi yang bakal dirasionalisasikan, adakah akan berlaku suatu bentuk peningkatan dari segi peruntukan bagi SDR tersebut. Selepas itu beberapa isu seperti adakah cukai baru yang bakal diperkenalkan dan apakah impaknya kepada rakyat ataupun para peniaga, juga itu menjadi satu perhatian lah bagi saya pada bajet kali ini. Baik, seperti yang Doktor kongsikan, antara aspek atau tumpuan yang akan diberikan dalam Belanjawan 2024 ini adalah aspek kenaikan kos sara hidup seperti penyaluran subsidi termasuk juga dengan cukai. Tapi sebelum itu kita pergi lebih lanjut mengenai perkara ini. Doktor, bagaimana Belanjawan 2024 ini perlu selari dan menjadi penggerak kepada segala dasar yang diumumkan sebelum ini seperti NIMP, NETR serta kerangka ekonomi madani? Betul. Okey, dokumen polisi yang telah diumumkan sebelum ini, NIMP, NETR, kerangka ekonomi madani, saya rasa ia sangat sinonim tentang isu berkait rapat tentang pembinaan kapasiti ataupun capacity building, dan sudah pasti ini melibatkan jumlah pelaburan yang tinggi dan ia memerlukan penglibatan daripada pihak swasta, dan peralihan ini perlu diurus, terutama kalau kita bercakap tentang tenaga boleh perbarui dan juga kenderaan elektrik dan sebagainya. Ia memerlukan suatu pimpinan lah daripada pihak kerajaan itu sendiri. Dan jadi suatu orang kata tu pertimbanganlah antara satu kali kita nak membantu rakyat di peringkat orang kata tu jangka pendek dari segi subsidinya, dari segi bantuan langsungnya dan sebagainya, pada masa sama untuk peringkat jangka masa penengahan dan juga jangka panjang, apakah Belanjawan 2024 ini dia punya persediaan dari segi pembinaan kapasitinya. Jadi mungkin bercakap mengenai ekonomi, apa bentuk penstrukturan ekonomi yang bakal kita saksikan? Adakah akan ada perincian khusus melibatkan cukai-cukai? Seperti kita tahu, apabila bercakap mengenai cukai, bukan topik kegemaran semua. Namun kita harus fahami bagaimanakah cukai ini reflect kepada keadaan ekonomi kita ketika ini yang melibatkan cukai-cukai seperti cukai keuntungan model CGT, cukai minimum global, termasuk juga dengan pengenalan cukai baharu seperti cukai barang dan perkhidmatan GST. Betul. Saya rasa isu yang kurang digemari ataupun kurang popular sebenarnya perlu dibincangkan, perlu dikongsi, kerana pihak kerajaan telah pun meletakkan suatu sasaran defisit fiskal iaitu antara 3% hingga 3.5% pada tahun 2025 seperti yang termaktub dalam kajian separuh penggal Rancangan Malaysia yang ke-12. Jadi tanpa sebarang orang kata tu perkongsian ini akan menyebabkan ketidakpastian di kalangan para peserta pasaran modal,
para peniaga, dan sudah pasti saya rasa bajet 2024 merupakan suatu platform yang amat sesuai untuk pihak kerajaan orang kata tu berkongsi tentang rancangan untuk bagaimana strategi untuk meningkatkan pendapatan ataupun hasil ni perlu diterjemahkan ataupun dikongsilah supaya kita tahu apakah impaknya. Kalau kata nak buat GST kembali, apakah kadarnya, apakah timeline-nya, kalau CGT, cukai keuntungan modal, macam mana dia punya treatmentnya dan sebagainya. Jadi perincian-perincian ini saya rasa akan dikongsi supaya strategi untuk memastikan kedudukan keuangan kerajaan itu kekal mampan. Dan saya juga mengharapkan kalau boleh pada perjanjian kali ini akan juga diberi penekanan tentang Fiscal Responsibility Act, FRA, kerana saya rasa itu merupakan suatu perkara yang telah pun dibicarakan sebelum ini. Kalau dapat direalisasikan, sudah pasti ia akan dapat menambah kredibiliti kerajaan dalam mentadbir keuangan mereka. Doktor, everyone will be looking at Belanjawan 2024. Kita tahu bukan daripada rakyat tapi daripada segi pemain industri, korporat, swasta. Dan bercakap mengenai subsidi yang Doktor kongsikan tadi, menurut Perdana Menteri, subsidi ditanggung kerajaan dijangka mencecah 81 bilion ringgit tahun ini. Satu nilai yang besar di sebalik tekanan kos sara hidup ketika ini. Adakah kita boleh jangkakan bakal berlaku penstrukturan subsidi pada Belanjawan kali ini? Kita pun telah dimaklumkan bahawa pengekalan data utama atau pepadu merupakan suatu wadah utama kerajaan dalam merealisasikan impian bagi terus subsidi. Saya berkira tentang padu ini sebagai satu database lah yang dikira robust dan seterusnya apakah yang perlu diangkat dari segi dasarnya. Adakah kita akan menyaksikan mekanisme terbaru bagaimana subsidi itu akan diberikan, itu saya rasa akan dibincangkanlah. Tapi yang saya nampak mungkin berlaku peralihan lah, maksudnya daripada subsidi kepada bantuan cash yang lebih bersasar, dan ini akan melibatkan peralihan lah daripada ataupun berlaku penjimatan dalam subsidi, dan penjimatan itu akan dapat disalurkan dengan kata tu, kalau katalah STR tu sebagai contoh, mungkin dapat ditambahkan lagi dia punya peruntukan itu. Jadi rakyat yang menerima ataupun golongan yang layak menerima bantuan tersebut akan mempunyai lebih dana atau lebih mempunyai keupayaan keuangan dalam menghadapi isu berkait rapat tentang kenaikan kos sara hidup. Jadi saya rasa angka 81 bilion telah pun dikongsi. Jadi perkara seterusnya apakah yang akan dilakukan, dan telah dimaklumkan bahawa padu ini akan dilaksanakan pada tahun hadapan, Januari 2024 lebih kurang. Jadi dengan data tersebut, bagaimana data tersebut akan digunakan untuk menyalurkan bantuan itu kepada mereka yang betul-betul layak. Plan dah ada, tinggal kita nak execute dia lebih terperinci lagi. Saya nak bercakap mengenai defisit fiskal, Doktor. Adakah mampu untuk kerajaan turunkan kadar defisit fiskal ke bawah 5%? Betul. Saya melihat kalau tahun ini jangkaannya ada lebih kurang 93 bilion, dan data setakat 8 bulan pertama telah pun mencecah 47 bilion. Kalau kita ambil 47 bilion bagi dengan 93 bilion itu lebih kurang 50%. Maksudnya dah 8 bulan setengah kita dah capai. Maksudnya untuk tahun ini jangkaan 5% defisit fiskal bagi tahun 2023 ini nampak gayanya on track lah. Kemungkinan untuk dia lebih rendah itu mungkin ada juga. Jadi bergerak ke hadapan, kerana kerajaan telah pun menyatakan komitmen untuk merendahkan defisit itu ke paras 3% ke 3.5%. Jadi perlu ada tindakan susulan, apakah bentuk dasar dari segi hasilnya, dari segi perbelanjaannya itu. Maksudnya kita bercakap tentang dasar cukai lah, cukai dan dasar perbelanjaan berkaitan dengan subsidi itu, apakah yang dilaksanakan untuk mencapai sasaran defisit tersebut. Menjelang Belanjawan 2024 ni, seperti yang Doktor kongsikan, banyak aspek yang akan diberi tumpuan seperti cukai, subsidi, terutamanya dalam aspek kos sara hidup.